أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد Muslimin, Muslimat, hadirin hadirat sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayahnya memungkinkan pertemuan kita pada kali ini bagi meneruskan perbincangan kita dalam kitab Aqidatun Najin, dan kita masih lagi di muka surat 5 berkenaan dengan mabadi' al-ilm, asas-asas kepada ilmu, dan kita telah pun berbincang dua perkara sebelum ini, iaitu yang pertamanya had ataupun ta'rifan, definisi ilmu tauhid. Yang kedua maudhu', topik perbincangan, tajuk perbincangan dalam ilmu tauhid. Dan pada kali ini kita teruskan kepada yang ketiga, al-thamrah ataupun faedah. Kata pengarang rahimahullah, dan faedahnya itu. Dan faedahnya apa? Faedah ilmu, mempelajari ilmu tauhid itu, mengenal segala sifat Allah dan segala sifat Rasulnya. Jadi kepentingan ataupun hasil daripada pengajian ilmu tauhid ialah untuk mengenal sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala burhan yang qat'iyah, dengan segala burhan yang qat'iyah, dengan segala dalil, burhan, bukti, dalil, tanda qat'iyah yang putus, yang tepat, yang sudah tuntas, yang tidak ada perbincangannya lagi. Adanya bukti, dalil yang pasti secara yakin, dan beroleh kemenangan dengan sa'adah yang berkekalan, dan beroleh kemenangan dengan sa'adah yang berkekalan, mempunyai ataupun mendapat kejayaan dengan sa'adah, kebahagiaan yang berkekalan di akhirat, kerana ilmu tauhid yang mendatangkan ma'rifatullah, mengenal Allah pada sifatnya, mengenal Rasul-Rasul Allah dengan sifat-sifatnya, akan mengutuhkan, menyempurnakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memastikan keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana yang diimani, yang diungkapkan dalam kalimah tauhid. Kalimah tauhid iaitu ucapan yang kita sebutkan la ilaha illallah, satu ilmu untuk menjelaskan syahadah kita kepada Allah dan juga kepada Rasul-Rasul Allah, dan secara khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi faedah ataupun hasilnya ialah
mengenal sifat Allah dan sifat Rasulnya dengan bukti, dengan dalil yang pasti, dan kelak akan membawa kepada kejayaan yang dengan kebahagiaan yang hakiki berkekalan di akhirat untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kelebihannya itu bahawasanya terlebih mulia daripada segala ilmu. Kerana kelebihan ilmu tauhid ini membincangkan berkenaan dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul. Dan lebih lanjut lagi, perkara-perkara yang berkait dengan as-sam'iyat. Maka ia menjadi suatu ilmu yang sangat penting, yang sangat utama daripada ilmu-ilmu yang lain, kerana keadaan ilmu tauhid ini bergantung ia dengan zat Allah dan zat segala rasulnya, menyentuh kepada sifat-sifat Allah yang berkait dengan Allah, berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sebut dengan menyebut kalimah Allah, pada sebahagian pendapat menyatakan sebagai zikir yang sudah pun mencukupi, maka pengajian, perbahasan, perbincangan dalam ilmu tauhid yang akan menyebut nama Allah berulang kali sudah mendatangkan zikir yang banyak dan sudah mendapatkan kelebihan fadilat yang tinggi dalam menyebut nama Allah. Dan demikianlah dengan nama-nama Rasul. Dan barang yang mengikut ia akan yang demikian itu, perkara yang berkait dengan Allah dan Rasul, dan perkara yang berkaitan dengan Allah dan Rasul tadi sebagaimana kita sebutkan dalam perkara-perkara sam'iyat, perkara yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk mengkhabarkan perkara yang berkait dengan perkara yang kita tidak dapat fikir dengan akal, iaitu perkara as-sam'iyat yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara-perkara yang berkait dengan Allah dan Rasul ini perkara yang utama, kerana kehidupan di akhirat adalah kekal. Perkara-perkara yang berkait dengan ilmu memperoleh kehidupan dunia ada kelebihan, ada keutamaan, tetapi tidak akan berkekalan kehidupan kita di dunia ini. Dan yang bergantung itu mulia ia dengan sebab mulia tempat yang digantungnya. Jadi perkara yang berkaitan dengan yang mulia akan jadi mulia. Jadi pada kedudukan biasanya pengetahuan tentang perkara yang baik membawa kepada kebaikan. Jadi perkara yang bergantung dengan yang mulia akan menjadi mulia. Perkara yang berkaitan dengan kemuliaan akan jadi mulia. Pada kedudukan ataupun contoh dalam kehidupan, kita kata pada kedudukan umum. Kemuliaan ini berlaku pada setiap perkara. Maknanya dari sudut kedudukan yang kita kata sama pada sebutan, tetapi kedudukannya tidak sama. Sebagai contoh, kedudukan yang kita sebut sebagai sama, tetapi pada hakikatnya ataupun pada kedudukannya tidak sama, iaitu berkait dengan kedudukan. Saya kata dalam kerja ataupun jawatan. Jawatan pada kedudukan yang kita kata biasanya sebagai tukang sapu, contoh tukang sapu.
kerja tukang sapu. Tetapi pada kedudukan yang berkaitan dengan kerjanya itu ada tingkatan-tingkatan. Sapu yang biasa, tempat-tempat umum, nampaknya tidaklah dipandang tinggi. Tetapi kalau kedudukan yang jadi tukang sapu tapi pada kedudukan yang lebih baik, berkait dengan istana sebagai contoh, maknanya mungkin tukang sapu yang bekerja di tempat awam, dia bercakap sesuatu orang tidak akan ambil perhatian. Tapi kalau tukang sapu tapi di istana, dia cakap perkara-perkara yang tertentu, mungkin akan mendatangkan kepercayaan. Kerana kedudukan itu, perkaitannya, dia bukan jadi raja, tetapi kedudukannya dilihat sebagai hampir dengan raja. Itu pada kedudukan zahir dalam kehidupan dunia. Dan banyak lagi lah, mungkin perkara-perkara yang lain. Maknanya ada kedudukan yang sama, dilihat sama pada sebutannya, tetapi ketinggian pada perkaitannya. Jadi pada kedudukan yang biasa, sebagaimana orang yang belajar, murid. Seorang murid adalah perkara yang biasa. Pelajar ini orang biasa je. Tetapi apabila dilihat siapa gurunya sebagai contoh, dia tu anak murid siapa, maka dilihat dengan kelebihan guru itu sebagai contoh, akan membawa perkaitan yang menyebabkan dirinya diangkat kedudukan, jadi lebih mulia pada pandangan sesetengah orang. Jadi dalam bab kelebihan ataupun dalam perkara yang berkait dengan faedah mempelajari ilmu tauhid ini, suatu yang sangat penting kerana berkait dengan Allah dan Rasulnya. Perkara yang berkait dengan wahyu, kitab-kitab Allah, berkait dengan perkara yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul, yang disampaikan oleh Rasul kepada ummah, maka ini adalah perkara yang penting dan diangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepentingan ini adalah untuk memotivasikan kita. Kepentingan ilmu ini adalah untuk memotivasikan kita dan meningkatkan ingatan kita bahawa apa yang kita pelajari ini tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuntut ilmu, belajar ilmu ada kelebihan, dan mempelajari ilmu tauhid ada kelebihan yang lebih khusus kerana mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengenali Allah melalui sifat-sifatnya. Kita mengenali Rasulullah melalui sifat-sifatnya. Jadi dalam dengan keyakinan yang kita ada itu, diharapkan kita beroleh kedudukan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang ketiga, perkara yang ketiga, asas kepada ilmu ada 3. Ada 10. Yang ketiganya ialah faedah. Faedah mempelajari ilmu. Daripada yang pertama, pengertian definisi ilmu. Yang kedua, topik perbincangan, maudhu' ilmu. Dan yang ketiga ini ialah faedahnya. Seterusnya, yang keempat, dan nisbahnya. Nisbah ilmu. Ilmu ini berkait dengan penyusunan satu bidang yang tertentu. Maka nisbahnya itu bahawasanya asal segala ilmu dan barang yang lainnya itu furu' daripadanya. Jadi asal kepada segala ilmu, kedudukan ataupun nisbahnya ilmu tauhid dengan ilmu lain. Ilmu tauhid adalah ilmu yang asal, yang menjadi asas.
Jadi itu yang disebut sebagai asal segala ilmu. Sebab punca daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal Allah itu adalah asal. Ilmu tauhid nak banding dengan ilmu lain, maka ilmu tauhid adalah asal segala ilmu, dan barang yang lainnya itu furu' daripadanya. Jadi ilmu-ilmu lain adalah ilmu yang menjadi furu' ataupun cabangan daripada ilmu tauhid. Dan sebagaimana yang biasanya digambarkan bahawa ilmu tauhid adalah asas kepada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu syarak, hukum syarak ataupun amalan syariat yang diamalkan itu adalah cabang daripada tauhid. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan kita beribadah, mengamalkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Mengamalkan syariat disebut sebagai furu' ataupun cabang kepada keyakinan kita, yakni tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam perbahasan berkenaan dengan ilmu ini disebut sebagai ada ilmu asal, ada ilmu furu' cabangan, ada ilmu alat. Ilmu alat untuk menguasai sesuatu ilmu. Sebagai contoh, ilmu bahasa, tata bahasa. Kalau bahasa Arab disebut sebagai nahwu. Ilmu saraf yang berkait dengan bahasa juga ialah berkait dengan penelitian kepada asal usul kalimah dan sebagainya. Itu adalah ilmu alat. Jadi untuk misal kata untuk mengenal, mempelajari sesuatu ilmu, alat-alatnya kena ada. Ilmu alat itu yang berkait dengan bahasa, pemahaman kita terhadap sesuatu bahasa, untuk kita memahami, untuk kita faham kepada sesuatu ilmu. Jadi kedudukan ilmu ini berbanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Maka itu yang disebut sebagai, nama kepada ilmu tauhid disebut sebagai ilmu usuluddin. Usuluddin, asal kepada agama. Menjadi asal kepada agama yang berkait dengan ketetapan dalam hati setiap individu. Orang tertentu, setiap orang ada ketetapan, keyakinan dalam hatinya. Itu disebut sebagai ilmu usuluddin, sebagai nama lain kepada ilmu tauhid ini. Dan ini kita akan lihat seterusnya. Jadi yang keempat, kelebihannya ataupun kedudukannya, nisbahnya berbanding, nisbah adalah perbandingan kepada ilmu yang lain. Ilmu tauhid adalah usul ataupun asas yang menjadi asal kepada ilmu-ilmu yang lain. Dan seterusnya al-wadhi', yakni orang yang menghantarkan dia itu, orang yang menghimpun ataupun yang menyusun ilmu tauhid ini. Dan orang yang menghantarkan dia itu Abul Hasan Al-Ash'ari, dan segala mereka yang mengikut oleh mereka itu akan dia. Dan Abu Mansur Al-Maturidi, dan yang mengikut akan dia. Jadi penyusun yang disandarkan oleh pengarang kitab ilmu tauhid ini disusun, dihimpunkan, dimurnikan, dibuat penyelarasan untuk difahami oleh umat oleh dua tokoh, iaitu Abul Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi dua tokoh ini dalam menghimpun, menyusun, menyelaraskan berkenaan dengan ilmu tauhid.
Mungkin dalam pandangan-pandangan yang lain ada juga nama-nama yang lain yang disebutkan sebagai tokoh yang menyusunnya. Namun lebih terkenal kepada kita dua tokoh ini, dan perbahasannya juga nanti kita akan lihat ada dalam perincian-perincian akan disebutkan perbezaan pada cabangan untuk memahami ilmu tauhid ini, ada perbezaan sedikit sebanyak antara dua tokoh ini. Namun kedua-dua tokoh ini dianggap, dikira sebagai pelopor kepada ilmu tauhid untuk menjelaskan pegangan keyakinan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ilmu yang menjadi pegangan kepada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah bersandarkan kepada rujukan kepada kedua-dua tokoh ini. Jadi tokoh ini adalah tokoh yang mempelopori ataupun yang menyusun ilmu pada bidang ini, iaitu ilmu tauhid. Dan namanya, seterusnya kata pengarang, nama kepada ilmu ini, namanya ilmu tauhid dan ilmu kalam, dan telah menyebut oleh setengah mereka itu bahawa bagi ilmu ini 8 namanya. Ada 8 nama. Sebahagian ulama menyebut ada 8 nama. Yang terkenal disebut sebagai ilmu tauhid. Tauhid iaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Usaha-usaha untuk mewujudkan dalil, memahami dalil dan juga menghuraikan dalil-dalil untuk membuktikan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu namanya ilmu tauhid yang kita biasa dengar. Yang kedua ilmu kalam. Ilmu kalam. Kalam maknanya percakapan. Cara menyusun percakapan ataupun ulasan penerangan untuk mencapai kepada keyakinan dalam pembuktian yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbahasan banyak untuk menghasilkan kesepakatan kepada keyakinan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ingatan jugalah, mungkin nama-nama nak cukup yang 8 ini mungkin tak dapat. Mungkin cuba kita kira. Itu yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu kalam, yang ketiga ilmu akidah. Akidah adalah simpulan iman, simpulan prinsip iman bagi mewujudkan keyakinan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu esa. Sama juga. Yang keempat, ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin, asal kepada agama. Yang kelima disebut sebagai al-fiqhul akbar. Al-fiqhul akbar, kefakihan, kefahaman tentang agama. Ada dua. Yang sama al-fiqh. Fiqh yang kitab yang kita sebut sebagai ilmu fiqh, memahami persoalan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Manakala fiqh akbar ialah mengenali asy-syari' yang meletakkan ataupun menetapkan hukum syarak. Asy-syari', orang yang menetapkan, bukan orang, tapi Allah yang disebut asy-syari' yang menjadi sumber kepada hukum syarak itu Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu ini disebut oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala sebagai al-fiqhul akbar. Fiqh yang paling besar. Untuk
kita teliti. Mungkin itulah nama-nama yang dapat disebutkan, dan apa pun nama, yang penting adalah pengisiannya itu. Pengisiannya. Jadi pengisian kerana tajuk ataupun maudhu' dan kedudukannya yang mencapai kelebihan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa pun nama dilihat kepada perbahasannya. Jadi nama-nama yang masyhur, ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu usuluddin, itu antara yang menjadi sebutan di kalangan para pelajar dan juga mereka yang melazimi pengajian-pengajian untuk mempelajari ilmu ini. Dan seterusnya kata pengarang, dan tempat keluarnya daripada kitabullah dan hadis dan dalil akal. Jadi sumber hukum, sumber ilmu tauhid keluar daripada sumbernya daripada Al-Quran, kitabullah. Yang kedua as-sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga dalil akal. Dalil akal, perbahasan berkenaan dengan akli ataupun perkara yang boleh difikirkan oleh akal. Jadi dalil-dalil yang menggunakan proses pemikiran akal. Jadi tempat sumber hukum, sumber ilmu tauhid, sumber ilmu tauhid daripada kitabullah, sunnah Rasulullah, dan juga hukum akal. Jadi dalam bentuk perbahasan ini berkait dengan hukum akal ini, kaedah berfikir berkait dengan ilmu mantik, secara ilmu logik, ilmu mantik ataupun ilmu logik. Jadi apa yang akan kita lihat, ramai akan kata nak belajar tauhid, Quran dah ada, Nabi dah sebut, buat apa lagi nak guna ilmu akal? Sebagai contohnya, kenapa nak ambil ilmu falsafah yang berteraskan kepada akal? Maka hal ini telah pun dirungkaikan oleh para ulama terdahulu, kerana manusia yang mempelajari dan mengamalkan ilmu dalam kehidupan ini tidak dapat tidak kelebihannya juga dari sudut akal itu diperakui. Dan hal yang berkait dengan hukum akal ini kita lihat pada bidang ilmu tauhid dikaitkan dengan falsafah. Tetapi dalam bidang syariah juga ada usulul fiqh. Ilmu usul fiqh adalah berkait dengan juga sebahagiannya berkait dengan ijtihad yang memerlukan kekuatan akal yang dipandu oleh garis panduan syarak. Jadi hal yang sama juga akan diperlukan dari sudut kefahaman menggunakan mantik, ilmu logik dalam memahami hukum hakam agama. Setelah diteliti sumber yang utama iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, hukum mempelajari ilmu tauhid dan hukum syarak padanya wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallaf daripada laki-laki dan perempuan. Hukum mempelajari ilmu tauhid adalah wajib, fardu ain bagi setiap individu, fardu ain. Setiap orang berkewajipan untuk mempelajari ilmu tauhid sehingga dia dapat meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala melalui dalil-dalil yang pasti.
sebagai keluar daripada taklid yang menjadi khilaf, mengikut je. Jadi muqallid, orang yang menjadi pengikut, mengikut orang lain tetapi tak tahu bagaimana dalilnya itu, dipertikaikan keimanannya. Jumhur menyatakan imannya itu sah, tetapi berdosa sekiranya dia ada keupayaan untuk mempelajari ilmu tetapi tidak mempelajarinya. Jadi perbahasan yang panjang berkenaan dengan hukum mempelajari ilmu tauhid. Dan bagi setiap jarak, dalam perbahasan yang lama disebut bagi setiap jarak musafir, pada pandangan kita kata bagi setiap dua marhalah ataupun dalam lingkungan 90 km, maka mesti ada seorang yang boleh menjawab syubhat-syubhat yang dikemukakan berkait dengan ilmu tauhid ini. Maknanya dalam satu kelompok yang tertentu, dalam jarak yang disebut sebagai jarak musafir tadi, maka wajib ada dan menjadi fardu kifayah bagi masyarakat untuk melahirkan seorang ilmuwan ataupun tokoh ilmu tauhid yang bertanggungjawab untuk mempertahankan akidah tauhid dengan menjawab segala tomahan ataupun perkara-perkara syubhat ataupun keraguan yang ditimbulkan oleh orang yang berada di dalam masyarakat itu. Jadi pada kedudukan setiap mukallaf, setiap mukallaf. Mukallaf ini siapa? Orang yang cukup umur, baligh dan orang yang berakal dan ada keupayaan untuk menuntut ilmu. Laki-laki dan perempuan. Bagi lelaki dan perempuan sama sahaja tuntutannya secara fardu ain bagi mereka untuk mengetahui ilmu tauhid. Jadi itu perkara yang ke-9 berkenaan dengan asas ilmu tauhid. Dan yang terakhir yang ke-10, dan segala masalahnya itu hukumnya yang dibahas padanya daripada yang wajibat dan yang jaizat, yang mustahilat dan yang mustahilat. Jadi persoalan yang berkait dengan ilmu tauhid ialah perkara yang wajib, perkara yang jaiz, yang harus, jaizat, yang harus, mustahilat, perkara yang mustahil pada sifat-sifat Allah dan Rasul. Jadi perbahasan ilmu tauhid ialah dalam perkara-perkara berkait dengan sifat Allah dan Rasul, secara perbahasan berkenaan dengan sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus, dan juga perkara yang berkait dengan wajib, mustahil, harus ini yang dalam perkara yang disampaikan oleh Rasul, iaitu dalam perkara-perkara as-sam'iyat, perkara-perkara yang didatangkan oleh Rasul kepada kita. Demikianlah perbincangan kepada 8 lagi asas ilmu, dan khusus dibahaskan kepada ilmu tauhid. Dan 10 asas ini boleh digunakan untuk mana-mana perbahasan ataupun mana-mana bidang ilmu. Setiap ilmu ada definisi, ada maudhu', ada faedah, ada kelebihan, ada bandingannya, kedudukannya berbanding dengan ilmu lain, ada yang menyusun, ada namanya, ada tempat ambilan ataupun sumbernya, ada hukum syarak berkait dengan ilmu itu, dan ada persoalan-persoalan yang dibahaskan dalam ilmu-ilmu tersebut. Dan jadi pada kedudukan kita untuk memudahkan pelajaran ataupun pembelajaran kita, maka asas ini boleh digunakan pada semua
disiplin ataupun bidang ilmu. Jadi sekarang itulah dahulu untuk kali ini. Jika ada yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan, kesilapan, ketelanjuran kata dan seumpamanya itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Sekadar itu aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal rashidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.